Apabila bercakap mengenai ekosistem, sudah tentu ia melibatkan hubung kait atau interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup dalam alam semula jadi, sebagai contoh haiwan, tumbuhan dan tidak lupa juga manusia. Ekosistem ini saling bergantung antara satu sama lain. Sebagai contoh, tumbuhan memberi sumber perubatan kepada manusia dan menjadi perlindungan daripada bencana alam seperti banjir kilat. Namun begitu, kini ekosistem alam diganggu seperti perubahan iklim, pencemaran dan pembalakan oleh manusia. Perkara-perkara ini memberikan ancaman terhadap spesies flora dan fauna. Jadi, dalam video ini kami akan membincangkan peranan-peranan masyarakat terhadap ekosistem alam di Malaysia yang seterusnya memberikan kesan positif terhadap alam semula jadi. Tahukah anda bahawa Malaysia adalah habitat kepada sekitar 20% daripada spesies haiwan di dunia? Ia juga merupakan salah satu daripada 12 negara mega diversity teratas di dunia, menempatkan ekosistem unik yang merangkumi hutan hujan, tropika sehingga terumbu karang yang berwarna-warni. Hutan hujan Malaysia sahaja meliputi lebih 18 juta hektar dan merupakan antara yang tertua di dunia, berusia lebih daripada 130 juta tahun. Hutan-hutan ini adalah penting menyediakan habitat untuk spesies terancam seperti harimau Malaya, orangutan dan gajah Borneo. Namun, kepelbagaian biologi yang kaya di Malaysia ini semakin terancam. Sejak beberapa dekad yang lalu, penebangan hutan, pencemaran dan perubahan iklim telah menyebabkan kemusnahan habitat hidupan liar dan ekosistem ini. Kawasan hutan di Malaysia telah menurun daripada 70% kepada sekitar 50% akibat pembalakan, pertanian dan urbanisasi yang semakin berleluasa. Selain itu, pemburuan haram dan amalan perikanan yang tidak lestari memberi tekanan yang besar kepada populasi hidupan liar. Apabila kawasan semula jadi ini menyusut dan spesies semakin berkurang, keseimbangan ekosistem dan sumber semula jadi yang kita bergantung kepada akan semakin terancam. Antara langkah yang boleh diambil bagi melestarikan ekosistem alam sekitar kita adalah dengan membuang sampah mengikut kategori hitung kita semula. Sampah seperti kaca, plastik dan kertas sewajarnya tidak singkat. Hal ini akan memudahkan proses kita semula sekaligus mengurangkan pencemaran alam sekitar dan seterusnya menjaga alam sekitar kita. Selain itu, penanaman pokok bagi usaha memelihara alam sekitar adalah sangat penting. Seperti kita sedia maklum, pokok membantu dalam menyerap karbon dioksida, mengurangkan pemanasan global dan memberikan kita udara yang segar. Oleh itu, setiap pokok yang kita tanam pada hari ini merupakan satu usaha kecil bagi masa depan bumi yang lebih hijau dan bersih. Pendidikan alam sekitar amatlah penting kepada masyarakat untuk memberi kesedaran tentang kelestarian alam, terutamanya generasi muda. Selain itu, masyarakat juga boleh membuat penubuhan dan membuat satu komuniti yang menjaga tentang alam sekitar dan membuat kempen kesedaran ataupun forum untuk memberi kesedaran yang lebih lagi kepada masyarakat sekeliling. Antara kesan-kesannya ialah dapat mencapai kestabilan biodiversity dengan mengurangkan risiko kepupusan spesies dan mengekalkan flora dan fauna yang penting bagi keseimbangan alam. Selain itu, kualiti udara dan air yang lebih baik. Ekosistem yang sihat dapat mengurangkan risiko pencemaran udara dan dapat menapis air secara semula jadi bagi kegunaan manusia dan hidupan lain-lain. Seterusnya, pengurangan bencana alam. Ekosistem yang stabil seperti hutan dan bakau dapat melindungi kawasan pesisiran dari banjir dan ribut. Akhir sekali, perubahan iklim. Hutan dan tumbuhan yang menyerap karbon dioksida dapat mengurangkan kesan perubahan iklim dan dapat mengurangkan risiko pemanasan global. Konklusinya, peranan masyarakat terhadap ekosistem alam sekitar di Malaysia adalah sangat penting dan kompleks. Hasil kajian jelas menunjukkan bahawa masyarakat berpendapat semua pihak adalah terlibat dalam isu ini. Antara cadangan yang dapat diterapkan berdasarkan kajian adalah: pertama, kerajaan perlu menggalakkan para peniaga untuk menggunakan teknologi hijau dalam perniagaan mereka. Kedua, kerajaan dapat memanfaatkan biodiversiti di Malaysia untuk mengembangkan ekopelancongan sekaligus menjana hasil. Dan akhir sekali, undang-undang alam sekitar perlu diperketat berkaitan kes hutan dan pencemaran.